Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini cikgu akan membincangkan topik bab 5 untuk tingkatan 5, iaitu persediaan menjadi usahawan. Okey, seterusnya. Okey, dalam bab ini kamu akan belajar 3 subtopik. Okey, subtopik pertama 5.1. Okey, dalam subtopik 5.1, kamu akan melihat ciri-ciri kepribadian usahawan, kekuatan diri yang ada dalam usahawan dan juga kelebihan menjadi usahawan. Okey. Yang pertama kita tengok dulu ciri-ciri kepribadian yang ada pada usahawan. Yang pertama, berani mengambil risiko. Apa yang berani mengambil risiko? Maksudnya kamu berani untuk buka perniagaan yang mungkin ramai orang yang dah buka jenis perniagaan tersebut, ramai orang jual barang yang dah sedia ada, ataupun kamu berani untuk buat sesuatu, menjual barang yang baru. Okey, yang kedua, kreatif dan inovatif. Nah, yang ni selalu kalau dalam soalan banyak pelajar yang selalu tertukar. Apa kreatif? Kreatif bermaksud kamu mencipta sesuatu yang baru ataupun barang yang baru. Dan inovatif adalah kamu mengubah suai barang yang sedia ada. Okey, cikgu bagi contoh. Kalau kamu tengok dulu kebanyakannya budu kita bungkus dalam, kalau kita tengok bungkus dalam botol kan. Tapi pernah tak kalau kamu tengok budu yang dibungkus dalam tube? Tube macam ubat gigi. Okey, ada ya. Kalau kamu tengok, kalau kamu search dalam internet, ada contoh budu yang dibungkus ataupun pembungkusan dalam bentuk tube seperti ubat gigi. Okey, yang ketiga, yakin dan optimistik, iaitu berfikir untuk mencari penyelesaian. Sekiranya perniagaan kamu ada masalah, contoh ramai orang tak tahu, maksudnya jualan kamu semakin menurun. So, kamu perlu yakin untuk cari macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Yang keempat, berinisiatif dan bertanggung jawab. Okey, maksudnya kamu bertanggungjawab terhadap perniagaan kamu. Contoh, membayar gaji pekerja dengan tepat pada masa yang tepat, membayar segala kos-kos perniagaan yang kamu telah keluarkan. Okey, tabah. So, tabah ni bila terdapat cabaran dalam perniagaan kamu tak mudah mengalah. Komitmen yang tinggi, maksudnya kamu mencuba untuk memastikan perniagaan kamu sentiasa maju. Pandai mengambil peluang, maksudnya kamu sanggup untuk jual. Contohnya kalau kamu buka perniagaan kamu sekitar kawasan Arau. Okey, tapi kamu berani untuk buka pula di Kangap contoh. Kemudian berfikiran positif untuk berjaya. Maksudnya kamu sentiasa positif bahawa perniagaan kamu akan berjaya. Okey, ciri kepribadian seterusnya, kebolehan menentukan visi dan misi. Ini penting. Kalau kita berniaga, apa yang target yang kamu nak? Okey, apa visi dan misi, apa yang kamu nak capai? Berani untuk gagal. Okey, berani untuk gagal. Kadang-kadang perniagaan kita akan hadapi masalah. Contoh macam apabila berlaku, bila kita sekarang ni, kalau kamu tengok sekarang ni, keadaan di mana kalau dulu ni kita tak boleh keluar. Okey, musim PKP tak boleh keluar. Maksudnya banyak perniagaan terpaksa ditutup. Okey, maksudnya tak ada jualan. So, maksudnya keuntungan dan jualan kamu akan jadi semakin kurang. Okey, semangat berpasukan.
Bila kamu buka perniagaan, so kamu akan bersama dengan pekerja ataupun bagi perniagaan yang perkongsian. Maksudnya kamu berkongsi dengan orang, kamu perlu sentiasa bersama pasukan kamu. Okey. Berdikari. Okey, apa maksud berdikari? Maksudnya kamu tidak selalu untuk mengharap kepada bantuan orang. Maksudnya kamu perlu usaha lebih ataupun usaha untuk mencari penyelesaian bagi setiap masalah ataupun cabaran dalam perniagaan kamu. Apa maksud fleksibel? Okey, fleksibel ni maksudnya kamu boleh mengubah cara untuk kamu melaksanakan perniagaan, cara kamu menyelesaikan masalah. Okey. Kemudian topik yang seterusnya adalah kekuatan diri usahawan. Okey, yang pertama kemahiran pembangunan karakter diri. Okey, melalui pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Contoh pengalaman berkomunikasi, kerja berkumpulan. Ini adalah 2 saja contoh yang cikgu bagi kepada kamu. Okey, terdapat pelbagai lagi contoh untuk kemahiran dan pengalaman ini. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, yang kedua fokus tenaga dan tumpuan. Menetapkan visi dan misi. Okey, apa misi dan visi perniagaan kamu? Okey, mencapai kejayaan dalam perniagaan. Yang ketiga, perhubungan baik dengan pasangan, itu berkomunikasi dengan baik. Perniagaan kamu akan sentiasa berjalan lancar sebab apa? Kamu tidak ada masalah dari segi komunikasi. Okey, seterusnya keupayaan membina jenama. Okey, bila perniagaan kamu berupaya membina jenama, kesannya adalah kamu dapat luaskan pasaran. Dan yang kedua, kualiti produk kamu juga semakin meningkat. Cikgu bagi contoh, kalau kita tengok seperti perniagaan McDonald, KFC, sebab apa dia boleh buka franchise dia banyak, serata negeri, dan ada negeri yang lebih daripada 1 franchise. Sebab apa? Dah memang terkenal. Okay? Dan pasaran dia sangat luas dan kualiti produk juga dia sentiasa jaga. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Maksudnya, kamu sebagai usahawan, kamu kena peka kepada masalah dalam perniagaan kamu. Itu penting. Okey, dan kemudian kamu perlu cari penyelesaian dengan cepat supaya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Sebab kamu kena ingat, dalam perniagaan kamu bukan hanya ada satu saja masalah. Okay, terdapat pelbagai cabaran dan masalah yang kamu akan hadapi. So, sebagai seorang usahawan, sekiranya kamu nak berjaya, kamu kena bergerak pantas, kamu kena berfikiran pantas untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, apa kelebihan menjadi usahawan? Yang pertama, dia ada 4. Okay, ada 4 faktor yang kelebihan untuk kepada siapa? Yang pertama kepada diri kamu sendiri, yang kedua kepada keluarga, dan yang ketiga kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah kepada negara. Okey, kita tengok dulu. Kat sini cikgu dah nyatakan ada keempat-empat. Yang pertama kepada diri, kamu lebih berdikari, berfikiran positif, berdisiplin, bebas keluarkan idea, cekap menguruskan masa, dan ia juga merupakan sumber pendapatan kamu untuk menyara diri dan juga keluarga. Okey, yang kedua keluarga, kamu boleh peluang buka perniagaan baru dan perniagaan tersebut boleh diwarisi. Okay, bagi untuk masyarakat, kita memenuhi sebab kita berniaga, kita kena tahu apa yang masyarakat nak, apa yang masyarakat perlu. Okay. Yang kedua, mempelbagaikan produk dan perkhidmatan untuk bagi pelbagai pilihan kepada masyarakat. Kamu buka peluang pekerjaan. Bila kita berniaga, kita memerlukan pekerja. So, kita buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Kemudian, wujud ketenteraman dengan kurangkan kadar jenayah. Sebab apa? Bila masyarakat dah ada kerja, maksudnya kadar jenayah seperti mencuri, merompak tu akan jadi semakin kurang. Kemudian, kepada negara, perkenalkan produk tempatan ke luar negara. Okey, kalau tajuk yang lepas, kalau
Kalau cikgu tanya kamu apakah agensi yang memperkenalkan produk tempatan, mestilah Matrix. Kemudian wujud aliran masuk modal asing, maksudnya pelabur dari luar melabur dalam perniagaan kamu. Wujud pengaliran masuk modal asing. Okey. Okey, bagi subtopik 5.2, dalam subtopik 5.2 ni adalah tajuknya adalah faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okay, kalau kamu tengok di sini cikgu telah senaraikan ada 7 faktor yang penyumbang untuk memulakan perniagaan. Yang pertama modal, okay. Yang kedua kemahiran, yang ketiga lokasi, yang keempat stok, yang kelima latihan, yang keenam pemasaran, dan yang terakhir adalah bantuan profesional. Okey. Kita tengok yang pertama, modal. Modal berupa sama ada kamu ada wang tunai dan peralatan ataupun stok. Okey. Itu adalah modal perniagaan kamu. Okey, contoh kalau dari segi wang tunai, modal tu diperoleh daripada simpanan sendiri ataupun kamu buat pinjaman dari bank-bank tertentu, bank-bank perdagangan ataupun agensi-agensi kerajaan. Okay? Kalau kat sini cikgu bagi 2 contoh agensi kerajaan yang memberi pinjaman kepada peniaga seperti Mara, Tekun, banyak lagi ya. Kalau kamu tengok dalam internet banyak lagi badan-badan ataupun agensi kerajaan memberi sumber pembiayaan kepada peniaga. Tapi selalunya bank-bank perdagangan juga banyak orang kata memberi sumber pembiayaan kepada peniaga. Maksudnya dia ada, kalau kamu tengok dia ada skim-skim ataupun jenis-jenis pinjaman untuk perniagaan. Okey, faktor yang kedua adalah kemahiran. Pengetahuan dan kemahiran tertentu. Okay, bila kita berniaga, kita mesti tahu kita buat apa. Maksudnya kita tahu perniagaan tu adalah apa dan kita kena ada pengetahuan tentang perniagaan tersebut. Okay, contoh, kamu mesti tahu mengenai kemahiran pengurusan kewangan. Sebab apa? Kat sinilah kamu nak tahu berapa nilai jualan kamu. Adakah perniagaan kamu akan mendapat untung? Okay. Kemudian pemasaran produk. Sebab apa? Kita nak pastikan produk tu dijual. Maksudnya penjualan dia meningkat. Yang seterusnya dari segi teknologi maklumat. Okay. Sebagaimana kamu tahu sekarang ni zaman IT, zaman teknologi. Kebanyakannya perniagaan menggunakan media sosial untuk memasarkan barangan mereka. Okay. Yang ketiga, lokasi yang sesuai. Ini penting ya. Sebab lokasi menentukan sama ada perniagaan kamu dikunjungi orang ataupun tidak. Bergerak perlahan. Okay, stok bergerak pantas, dijual dengan cepat. Maksudnya stok tu keluar selalu. Maksudnya kamu kena sentiasa membuat barang tu. Maksudnya produktiviti kamu juga semakin meningkat. Contoh, barang keperluan harian. Sebab barang tu tidak tahan lama. Contoh ikan, sayur, bunga. Okay, maksudnya dia hanya kualiti dia hanya dalam jangka masa yang pendek sahaja. Okay, yang kedua, stok bergerak perlahan, mengambil masa dijual. Okay, ataupun dia ambil masa untuk rosak. Okay, seperti perabot, kereta. Okay, maksudnya dia ambil masa sebab orang tak selalu beli benda-benda tersebut. Sebab dan selalunya stok bergerak perlahan ni harganya adalah lebih mahal. Okey, seterusnya, faktor yang seterusnya adalah dari segi latihan. Sebagai usahawan, kalau kamu dah berniaga lama pun, yang penting kamu kena juga ada latihan sebagai apa? Untuk meningkatkan kemahiran. Contoh, kursus perikanan, pengurusan, pembuatan dan sebagainya. Faktor seterusnya, pemasaran. Okey, pemasaran ni penting. Macam mana kamu nak pasarkan produk kamu? Macam mana kamu nak kekalkan produk kamu dalam pasaran? Okey, sebab apa penting untuk meningkatkan jualan? Contohnya, pemasaran ni boleh dilakukan di media sosial dan juga media cetak. Okey, untuk pemasaran ni dia ada lebih sikit. Okey.
dia ada lebih sikit subtopik lagi lebih kecil. Dalam pemasaran, dia ada strategi pemasaran iaitu 2. Okey, sasaran, pasaran dan juga campuran pemasaran. Bila kalau kamu lihat dalam kertas 3, ada rancangan, ada bahagian rancangan pemasaran. Di situ kamu perlu nyatakan siapa sasaran pasaran kamu, sasaran pelanggan, sasaran jualan, betul? Okey. Dalam tajuk pemasaran ini, untuk strategi pemasaran, yang pertama sasaran pasaran. Kat mana kamu nak pasarkan barang kamu? Mestilah kat tempat yang ada kehendak dan ada permintaan pengguna yang banyak. Okey. Yang kedua adalah campuran pemasaran. Kalau bagi cikgu mudah menghafal dia sebagai 4P. Okay, 4P itu dalam bahasa Inggeris. Product, price, place dan promotion. Yang tu paling mudah. Okay? Tapi kalau kamu rasa payah, okay? Dalam bahasa Melayu dia produk, harga, tempat dan juga promosi. Tempat ataupun kadang kamu akan jumpa dalam buku agihan. Okay? Selalunya campuran pemasaran ni adalah soalan favorite sebab kalau ikut 2 tahun sebelum ni, pada tahun pertama dia tanya keempat campuran pemasaran. Maksudnya kamu kena jawab, jawapan dia mesti ada keempat. Tapi pada tahun mungkin juga pada tahun lepas dia tanya hanya 2. Okey, ataupun mungkin dia tanya pasal harga sahaja, kemudian dia suruh kamu huraikan. Okey. Yang terakhir adalah bantuan profesional. Sebab apa? Bantuan profesional ni seperti agensi kerajaan. Okey, sokongan dan kewangan dan bukan kewangan oleh agensi kerajaan dan badan berkanun, maksudnya sumber pembiayaan. Okey, bantuan kewangan pinjaman, modal dan subsidi. Contoh daripada MOSTI, MARA, BSN, okey. Dan kemudian bantuan dari segi khidmat nasihat dan rundingan, contoh UDA, UM, maksudnya dia memberi kamu rundingan, nasihat ataupun cadangan macam mana kamu nak menjalankan perniagaan kamu. Okey, bagi subtopik yang ketiga, subtopik ketiga kita tengok kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, ada 3. Pertama, matlamat peribadi, objektif perniagaan dan yang ketiga adalah keberuntungan perniagaan. Kita tengok yang pertama, matlamat peribadi. Yang pertama, menyara diri dan keluarga. Maksudnya sumber kewangan untuk kamu belanja. Okey. Yang kedua, pengurusan masa yang fleksibel, bentuk peribadi yang positif dan yang keempat adalah kepuasan diri. Okay, sebab apa? Bila perniagaan itu berjaya, maksudnya kamu tahu matlamat kamu dah tercapai. Okey. Yang kedua, objektif perniagaan. Okey. 1, buka peluang pekerjaan. Maksudnya kita buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Maksudnya bila kita buka pekerjaan, kita perlu bantuan. Sama ada saudara mara ataupun jiran tetangga, ataupun kalau perniagaan kamu lebih besar, kamu buka kepada tempatan kawasan kamu ke. Okey, bila adanya peluang pekerjaan, maka kadar pengangguran juga akan berkurangan. Okey, kemudian kamu mempelbagaikan produk dan perkhidmatan. Maksudnya terdapat pelbagai pilihan yang ada di pasaran. Okey, mungkin barang kamu lebih canggih, teknologi kamu guna lebih baik, kualiti barang kamu lebih baik. Dan yang keempat, ekonomi negara semakin meningkat. Okey, bila berlaku pembelian jualan yang banyak, seterusnya dia akan membantu ekonomi negara. Okey. Dari segi keberuntungan perniagaan, yang pertama, meluaskan pasaran dan memantapkan imej perniagaan. Okey. Maksudnya perniagaan kamu akan semakin terkenal. Sebab itulah bila perniagaan kamu terkenal, maka imej perniagaan kamu semakin meningkat. Okey. Penggunaan peralatan dan teknologi terkini. Kalau kita tengok, kalau zaman 90-an dulu, kebanyakannya kilang-kilang yang ada di Malaysia ni
banyak menggunakan khidmat tenaga buruh ataupun manusia. Tapi bila dah meningkat ke zaman 20-an ni, kalau kamu tengok, kebanyakannya banyak kilang-kilang kurangkan pengambilan pekerja. Malah ada kilang yang memberhentikan pekerja ataupun diberi pilihan untuk berhenti kerja. Okay, sebab apa? Sebab dari segi penggunaan mesin-mesin yang lebih canggih, teknologi yang terkini. Sebab apa? Kamu kena ingat, tenaga manusia dengan tenaga teknologi dua benda yang berbeza. Bila kita gunakan teknologi, produktiviti kita akan jadi semakin meningkat, okey. Kos pun semakin kurang, tidak perlu kamu bayar yang lebih masa. Sebab apa? Mesin tu dia membantu kamu meningkatkan pengeluaran kamu. Okey. Seterusnya, melaksanakan tanggungjawab sosial. Melaksanakan tanggungjawab sosial ni contoh, sama ada kamu menyediakan ataupun kamu buat surau ke, masjid ke, ataupun kamu bina rumah anak-anak yatim, ataupun kamu contoh kalau bulan puasa tu saja macam duit raya ke, kamu beri bantuan kewangan kepada badan-badan kebajikan. Dan yang keempat, sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman. Sebab apa? Bila kita hantar pekerja ataupun kita sendiri menjalani latihan, sebenarnya pekerja akan jadi lebih mahir. Semakin lama kamu buat satu benda tu, maksudnya kamu semakin cekap, kan? Bila kita semakin cekap, maksudnya pengeluaran juga semakin meningkat, maksudnya kos kamu akan jadi semakin kurang. Okey, kita tengok contoh soalan yang cikgu sediakan. Okey, soalan yang pertama, penyataan di bawah merupakan ciri-ciri kepribadian usahawan. Okey, pernyataan pertama, Puan Hafizah, seorang pembuat pastri dan kek, menggunakan kenalan selama 15,000 orang dalam media sosial untuk mengedarkan produknya dari rumah. Okey, dua, Encik Malik Noor membelanjakan semua wang simpanan untuk melabur dalam bidang hartanah semasa ekonomi negara kian berkembang kerana percaya dapat mengaut keuntungan pada masa hadapan. Yang ketiga, Puan Rasmeshwi mempunyai kebolehan untuk membuat perubahan dan boleh bertindak cara yang fleksibel serta mempunyai daya kreativiti yang tinggi. 4. Puan Mary merupakan seorang usahawan menjual pakaian wanita di Johor Bahru. Beliau telah berjaya dalam perniagaannya kerana sentiasa menganggap kegagalan merupakan cabaran untuk terus maju. Okey, ini adalah salah satu konsep soalan di mana dia bagi kat kamu penyataan. Okey, soalannya, nyatakan ciri kepribadian usahawan bagi setiap pernyataan di atas. Okey, kalau kamu tengok di sini, cikgu bold ataupun cikgu highlight hitam untuk ciri kepribadian. Itu adalah kata kunci untuk kamu, ya. Kata kunci soalan ni nak apa? Ingat, bila kamu jawab soalan yang pertama, bila kamu baca soalan, garis ataupun kurungkan. Okey. Benda yang penting apa yang soalan tanya, kata kunci dalam tu. Dan kemudian apa yang penting, kamu perlu tengok markah dia. Okey, markah tu dia nak berapa. Okey. Okey, ini jawapannya. Yang pertama, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, tabah, yakin diri dan optimistik. Okey, kalau kamu tengok jawapan kat sini, kenapa jawapan dia 4? Sebab kalau kamu tengok dalam pernyataan diberi 4 individu yang berbeza. Okey, 4 individu berbeza, maksudnya jawapan kamu mesti merujuk kepada pernyataan dalam soalan. Maksudnya setiap satu tu dia dah bagi kamu kunci, dia dah bagi kamu gambaran apa dia ciri peribadi yang ada pada usahawan tersebut. Sebab itulah bila dalam soalan, bila kamu tengok dia katakan nyatakan ciri kepribadian, tapi mangkanya hanya 4. Okey, sebab pernyataan dia ada 4 individu yang berbeza yang menggambarkan ciri kepribadian masing-masing. Okey, untuk kamu jawab, kamu mesti berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut.
Okey, soalan yang kedua, situasi di bawah berkaitan dengan faktor memulakan perniagaan. Kamal berhasrat menjual nasi dagang sedap dan murah secara COD di sekitar Kuantan. Namun begitu, masalah utamanya adalah beliau tiada latihan khusus dari aspek pengurusan kewangan, stok dan pemasaran agar perniagaannya nanti tidak menghadapi masalah. Okay, jelaskan kepentingan faktor penyumbang tersebut kepada Kamal. Okay. Kat sini dia bagi kamu sama penyataan ataupun kecil kalau bagi cikgu cerita. Kamu kena ingat dalam soalan bila diberi penyataan, cerita, gambar, graf, table ke apa ke, maksudnya dia berfungsi. Okey, dalam soalan tu maksudnya apa saja yang diberi itu adalah berfungsi untuk kamu. Maksudnya dia membantu kamu untuk jawab soalan. Okey, kalau kamu tengok dalam soalan ni, soalan dia nyatakan jelaskan kepentingan faktor penyumbang. Okey, faktor penyumbang itu adalah kata kunci bagi soalan ni. Maksudnya dia tanya apakah faktor penyumbang. Dan kamu kena ingat mestilah jawapan tersebut berdasarkan Kamal yang ada dalam penyataan tersebut. Okey. Okey. Yang pertama, memberi dorongan untuk merancang perniagaannya. Okey, yang kedua, membuat perancangan jangka masa panjang. Yang ketiga, memotivasikan usahawan untuk mencapai matlamat perniagaannya, menerapkan etika perniagaan, meningkatkan kualiti produk, dan yang terakhir penggunaan teknologi terkini. Okey, soalan yang ketiga, mengapakah keupayaan membina jenama menjadi salah satu kekuatan diri usahawan? Okey, kalau kamu tengok 3A ni, okey, dia pilih satu je kekuatan diri dalam banyak-banyak yang cikgu senaraikan tadi. Dia pilih satu, dia suruh kamu terangkan. Okey. Okey, jawapannya memberi keyakinan kepada pengguna. Okey, bila kamu barangan kamu terkenal, maksudnya kamu ada jenama kamu sendiri, maksudnya jualan dia banyak, ramai orang beli, dia meyakinkan bahawa kat pengguna tu kata barang kamu bagus. Okey. Sama ada untuk pelanggan yang sedia ada, okey, supaya dia repeat untuk beli barang kamu, ataupun untuk kamu tarik pembeli ataupun pengguna yang baru. Okey, jenama semakin kukuh. Maksudnya jenama kamu ni bila walaupun ada jenama lain yang ada di pasaran, tapi orang tetap nak beli jenama kamu. Maksudnya jenama kamu ni masihlah kita kenal. Yang ketiga, produk dijamin berkualiti. Maksudnya produk bila jenama kamu setanding dengan jenama-jenama yang memang terkenal, maksudnya barang yang kamu jual adalah berkualiti. Sebab apa kita nak jaga jenama, kita nak jaga imej perniagaan kita, kita kena pastikan produk yang kita jual juga mestilah berkualiti. Okey. Kalau yang kedua, jelaskan keberuntungan perniagaan dalam usahawan. Okey, memberi keyakinan kepada pengguna, sebab bila untung tu banyak, maksudnya jualan bagi produk kamu juga banyak. Jenama semakin kukuh, produk juga dijamin berkualiti. Okey, 4. Syarikat Kuharum merancang untuk mengeluarkan minyak wangi secara besar-besaran. Puan Sofia, pengurus pemasaran, telah diarahkan untuk merancang campuran pemasaran. Terangkan campuran pemasaran bagi produk tersebut. Okey, kamu tengok terangkan campuran pemasaran, kata kunci campuran pemasaran bagi produk tersebut. Kemudian markah dia ada 8 markah. Okey. Yang kamu tahu campuran pemasaran ada 4. Tapi pasal apa dia ada 8 markah, cikgu? Sebab kata tugas di depan tu adalah terangkan. Maksudnya kamu kena bagi fakta, kamu kena bagi huraian. Okey. Okey, yang pertama produk, fakta, huraian barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Yang kedua, harga, penetapan harga mengikut kos yang dikeluarkan. Sebab apa? Kamu bila kita nak ada untung, maksudnya jumlah kos jumlah jualan perlu ditolak dengan jumlah kos.
Yang ketiga, tempat ataupun agihan. Kat mana kamu nak jual produk kamu? Saluran untuk mengagihkan produk. Okey, dan yang terakhir, promosi. Kaedah komunikasi untuk menjual. Contoh melalui media sosial, media cetak. Mana kamu nak buat kamu nak pasarkan, contoh kamu buat pemasaran, contoh kita guna Facebook, Instagram untuk kamu promosikan perniagaan kamu. Okey, soalan yang kelima. Gambar di bawah berkaitan dengan faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey. Kalau kamu tengok, saya pasti semua orang tahu. Bagi kamu yang buat kertas 3, yang ni memang selalunya salah satu bahagian yang wajib ada. Okey. Nyatakan ciri yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Okey. Soalan di atas tu dia kata faktor penyumbang untuk mulakan perniagaan. Maksudnya dia dah nyatakan soalan dia berkaitan dengan faktor penyumbang. Dia bagi kamu gambar. Okey. Gambar maksudnya kat sini telah terangkan, bila dia letak situ kita tahu dah itu adalah lokasi perniagaan kamu. Dia suruh kamu nyatakan apakah ciri yang sesuai mengikut lokasi tempat yang diberi. Okey, yang pertama, tumpuan pengguna, mempunyai kemudahan awam, dan yang terakhir adalah berhampiran dengan pembekal. Okey, sampai sini saja tajuk cikgu. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada rezeki. Bagi form 5 memang kamu akan masuk balik ke alam persekolahan dengan norma baru. Okey, selamat bersekolah, selamat menjalani kertas 3 seadanya. Buat saja kertas 3 tu mengikut arahan guru kamu. Okey, buatlah kertas 3 tu sebaik mungkin. Nasihat cikgu, insya-Allah kertas 3 akan bantu kamu, akan bantu untuk keputusan peperiksaan kamu nanti. Okey, jaga diri, kita jaga kita, semua kita berjumpa lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ruang, ada peluang. Okey, selamat masih ayah kan? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.